Setakat jam 5 petang ini, 41 kematian direkodkan berkaitan bencana banjir di seluruh negara. Manakala lebih 68,000 mangsa banjir membabitkan 18,080 keluarga ditempatkan di 396 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negeri yang terkesan bencana tersebut. Dan kita tahu saat ini terlalu ramai rakyat Malaysia prihatin tampil menghulurkan bantuan. Namun dalam kesibukan membantu, orang ramai turut mempersoalkan agihan bantuan daripada agensi kerajaan yang dilapor kurang efisien. Tidak cukup itu, terdapat juga suara yang bertanya, di mana wang zakat? Apakah wang zakat boleh diberi kepada mangsa banjir? Apakah mangsa banjir termasuk dalam kategori asnaf? Wujudkah bantuan fisabilillah untuk mangsa banjir? Bagaimana pula dengan bantuan zakat buat mangsa banjir bukan Muslim? Semuanya dijawab selepas ini. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Satu jam hari ini kita akan bincangkan bersama dengan 3 panel mengupas topik zakat dan bencana banjir, dan saya ingin terus memperkenalkan ketiga-tiga panel kita yang kini sudah pun berada di talian Skype. Merupakan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat Mawib, iaitu Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, dan juga di sebelah beliau merupakan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Ustaz Muhammad Nizam Yahya, dan sebentar lagi kita akan bersama dengan penerima bantuan zakat ataupun usahawan asnaf berjaya, iaitu Encik Abdul Razak Hamid. Dan saya mahu terus ajukan soalan saya kepada mungkin Tuan Haji terlebih dahulu, yang merupakan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib. Tuan Haji, sebelum ni jika kita sebut institusi zakat membantu mangsa banjir, terdapat segelintir pihak mengkritik tindakan tersebut. Mereka mempersoalkan mana ada bantuan fisabilillah untuk mangsa banjir. Maka permulaan perbincangan kita petang ini, wujudkah bantuan zakat kepada orang-orang yang ditimpa musibah banjir, Tuan Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita sedang diuji sebenarnya dengan COVID-19, dan juga yang terbaru ialah diuji dengan banjir, dengan tanah runtuh dan kebakaran. Berbalik kepada soalan daripada Puan tadi, mana ada apakah kategori asnaf yang boleh kita santuni bagi masa-masa banjir ini. Di mana kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada 8 golongan asnaf, dan salah satunya ialah al-gharimin, orang yang berhutang ke jalan Allah. Jadi mereka ini sekarang ini dalam keadaan terdesak, mereka ini hilang mata pencarian, hilang pemusnahan harta benda, hilang tempat berteduh, dan ada yang melibatkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Jadi peruntukan daripada asnaf al-gharimin ini boleh disalurkan bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Apatah lagi kalau ada mangsa-mangsa banjir tersebut yang bukan terdiri daripada yang beragama Islam, mungkin kita boleh bagi juga dengan menggunakan wang zakat, iaitu dengan menggunakan asnaf mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dijinakkan hati mereka. Maksudnya di sini Tuan Haji, jika untuk mangsa banjir Muslim memang boleh diberi bantuan menerusi asnaf gharimin, dan untuk mereka yang bukan mangsa banjir yang bukan Muslim di bawah asnaf mu'allaf, begitu? Ya. Baik. Ada juga banyak boleh diambil untuk asnaf yang bukan Muslim ini, boleh diambil daripada wang sumber am. Ini saya kira mungkin Ustaz Nizam yang lebih tepat untuk menjawab soalan ini. Saya mungkin Ustaz Nizam boleh mencelah sedikit, Ustaz Nizam. Silakan Ustaz Nizam. Ya, terima kasih banyak Pinas dan sahabat saya Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat. Bila kita membicarakan soal agihan zakat, terutama dalam aspek kita punya keadaan banjir sekarang ini, sebenarnya Mawib terus tampil ke hadapan. Kita membantu kerajaan. Kita tidak mahu membiarkan kerajaan bersendirian menghadapi gelombang ini, menghadapi isu ini. Jadi apabila berlaku pada
18 hari bulan, hari pertama pada hari Sabtu Ya. berlaku banjir, saya terus memanggil bahagian-bahagian dan juga anak syarikat Mawib untuk kita koordinasi bagaimana kita boleh membantu segera sebenarnya kepada mangsa-mangsa musibah banjir ini. Jadi untuk itu kita telah pun bersetuju sebenarnya semua mangsa-mangsa ini kita anggap sebagai asnaf yang layak untuk terima bantuan daripada zakat di bawah kategori ataupun di bawah skim bantuan bencana alam ataupun skim bantuan musibah. Ya. Jadi tak kira sama ada memang golongan miskin ke ataupun fakir ke ataupun orang kaya ke, apabila berlaku musibah begini, kesemua mereka jatuh dalam asnaf qarimin dan wajib menjadi satu tanggungjawab kepada institusi zakat seperti Mawib sebenarnya untuk membantu mereka. Jadi untuk itu sebenarnya Mawib telah pun bagi peringkat awal ini Finas, Mawib telah pun meluluskan sebanyak 2.25 juta untuk kita bantu kepada mangsa musibah yang terlibat dengan banjir. Dan kalau Finas ingat, pada 20 hari bulan berlaku tanah runtuh di Sungai Penchala. Ya. Dan dalam masa yang sama pada malam 19 hari bulan itu berlaku pula kebakaran di Ceras, Prat Sri Johor. Kalau Finas cakna isu tersebut. Ya. So, memang betul-betul Allah uji wilayah Kesuan dalam tempoh berapa hari ini dengan banjirnya, tak habis banjir tiba-tiba terbakar pula sampai 8 buah rumah dan kemudian tiba-tiba tanah runtuh pula di Sungai Penchala. Jadi kita telah luluskan segera bantuan segera 2.25 juta ni untuk kita bantu. Dan kita bukan sekadar bantu menyediakan dalam bentuk makanan semata-mata, tetapi juga kita bantu dalam aspek pakaian, peralatan solat, peralatan mandian, kebersihan diri dan sebagainya. Jadi maknanya kita akan bantu sebaik yang mungkin selain daripada wang tunai. Wang tunai kita bagi juga, tetapi makanan pun kita bagi juga, dan kemudian pakaian solatnya, telekungnya, sejadahnya, kain pelekat, kain batik. Dan selain daripada itu, kita juga menyediakan toto, selimut untuk keperluan mangsa musibah yang ditempatkan di PPS. Buat sementara waktu ini baru bantuan yang pertama yang Mawib luluskan. Akan ada lagi nanti kali yang kedua kita akan luluskan mungkin satu jumlah yang agak besar untuk membantu mereka sebab kalau kita tengok rumah-rumah yang terlibat memang total loss dan kereta dan juga motosikal banyak yang rosak, banyak yang memang tak boleh digunakan pun. Tetapi dalam keadaan begini Finas, walaupun kereta tu tak boleh digunakan lagi sebab memang total loss, dalam masa yang sama monthly punya payment itu ataupun installment tu tetap kena dibayar. Ya. Kan? Jadi Mawib akan cuba bantu bagi meringankan ini, mungkin dalam moratorium dan sebagainya. Jadi yang ini Mawib kena main peranan. Ini dalam sesi yang kedua nanti, selepas kita buat kali yang pertama ni, mungkin kita akan bagi dulu bantuan awal. Kemudian baru kita fikirkan bantuan-bantuan lain yang mungkin satu jumlah yang lebih besar, yang mungkin nanti kita akan umumkan melalui oleh yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Mawib sendiri nanti insya-Allah. Ustaz, saya bertanyakan tentang bantuan buat bantuan banjir untuk mangsa yang bukan Muslim. Boleh jika PPZ Mawib punya satu angka yang mungkin boleh kita nyatakan di sini yang telah disalur kepada mangsa banjir bukan Muslim kita? Buat masa ni, Finas, kita belum ada data yang sebenar. Kita masih lagi mengumpul data daripada pusat-pusat penempatan sementara. Tapi untuk pengetahuan Finas, di PPS ataupun pusat penempatan sementara ini, dia cuma ada beberapa orang saja mangsa musibah ini. Ada sebahagiannya masih lagi duduk di rumah dan sebagainya. Kan? Ada sebahagian yang duduk rumah flat. Dia duduk rumah tingkat 5, tingkat 6. Jadi rumah tak ada efek apa-apa. Tapi daripada segi kenderaannya itu, dia mengalami kerosakan yang teruk kan. Jadi kita tidak ada lagi data mu'alaf ataupun non-Muslim yang memang tergolong dalam musibah banjir ini tadi. Sebagai contoh, kalau boleh saya bangkitkan bagaimana kebakaran
di Flat Sri Johor itu ada 8 buah rumah yang memang hangus dan total loss. Ya. Satu buah je yang Muslim. 7 daripada 8 buah yang hangus itu adalah non-Muslim. Pun akan turut membantu sama bagaimana kita boleh membantu melalui peruntukan sumber am supaya kita tidak dilihat Islam itu zalim ataupun Islam itu tidak membantu. Jadi kita akan membantu juga walaupun non-Muslim. Cuma sekarang ini kalau kita menyentuh bab banjir, kita masih lagi mengumpul data-data daripada pihak berkuasa untuk kita salurkan bantuan nanti. Baik Ustaz, cuma untuk asnaf gharim ini, berapa lamakah tempoh bantuan yang mereka akan terima? Bagaimana perkiraan dan pertimbangan PPZ sendiri? Kalau Tuan Haji boleh. Ya, silakan Tuan Haji. Mungkin Tuan Ustaz Nizam kot, ni lebih kepada agihan. Kalau Pinas, kalau berkaitan dengan soalan Pinas tadi itu, kita melihat begini. Saya cakap tadi bahawa sekarang ini kita luluskan 2.25 juta itu untuk bantuan awal. Ya. Dan kemudian baru kita tengok bantuan-bantuan lain. Rumah yang total loss, takkan kita nak biarkan mereka duduk merempat pula kan? Betul. Jadi yang itu kita akan bantu binakan rumah. Yang mana yang rosak kita akan bantu perbaiki. Begitu juga dengan kenderaan tadi, kita tengok bagaimana kita boleh permudahkan mereka ini sebab pengangkutan memang satu keperluan buat masa ini, terutama mereka yang menjadikan pengangkutan itu kenderaan ataupun motorsikalnya sebagai punca pendapatan macam pemandu Grab Food kan ataupun Food Panda, dia memang menggunakan motosikal itu sebagai punca pendapatan mereka. Tetapi apabila motosikal ini rosak disebabkan oleh banjir, disebabkan oleh tanah runtuh dan sebagainya, so kita akan bantu, kita tengok bagaimana. So dalam tempoh 6 bulan ini, insya-Allah kita akan terus membantu. Mungkin dalam moratorium itu, dalam tempoh 6 bulan ini kita akan bantu bagaimana kita boleh meringankan beban kewangan mereka untuk membayar hutang kepada pihak bank apabila kenderaan mereka rosak dan memang tak boleh digunakan. Ya, mungkin Tuan Haji ataupun Ustaz boleh menjawab ini, memandangkan ramai yang kehilangan mata pencarian terjejas dengan pandemik dan juga terkini banjir. Kita tahu semakin ramai juga Muslim kita yang berkira-kira untuk menunaikan zakat akibat tekanan komitmen bulanan dan sebagainya. Mungkin terdapat kelonggaran dalam berzakat terutamanya bagi mereka yang terjejas, walaupun kita tahu dengan berzakat itu akan menambah lagi rezeki. Tapi dalam situasi begini bagaimana PPZ menyantuni mangsa-mangsa pandemik dan juga bencana ini? Baik, Pinas, dari segi menyantuni itu memang dah dijawab oleh Ustaz Nizam. Cuma dari segi, kalau boleh saya jawab, dari segi hukum kewajipan zakat ni sebenarnya dia tidak berubah selagi seorang itu mempunyai harta dan pendapatan yang melebihi nisab dan haul. Walaupun kita terjejas dengan keadaan pandemik, keadaan bencana dan sebagainya, kalau kita mencukupi syarat-syarat kewajipan zakat itu dari segi hukum, maka wajib untuk kita laksanakan zakat tersebut. Dan sekiranya zakat ini tidak dapat dilunaskan apabila telah mencukupi syarat-syarat wajibnya, maka kita dikira sebagai berhutanglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hutang kepada Allah adalah hutang yang paling aula, paling utama yang wajib kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi walau bagaimanapun dari sudut penggiraan, kita ada pengiraannya, contoh untuk zakat pendapatan, contohnya kita ada beberapa penolakan yang kita benarkan, seperti penolakan untuk diri 12,000 setahun, untuk isteri 5,000 setahun, untuk anak antara 2 ke 5,000 dan sebagainya. Jadi saya minta supaya kita jadikan musibah ini sebagai satu muhasabah untuk kita, kerana di samping ada orang yang diuji, tetapi terdapat juga di kalangan kita yang orang kata masih mempunyai pendapatan, masih boleh bekerja, masih boleh berniaga dan sebagainya. Jadi gunakan saat ini untuk kita sama-sama berdiri bagi membantu dan meringankan bebanan mereka yang terjejas, supaya dapat kita bantu mereka bagi menenangkan keadaan mereka dalam keadaan sekarang ini. Jadi saya galakkan semua orang berganding bahu dan tampil untuk membuat pembayaran zakat, sebab mengikut data yang saya dapat daripada pihak Mawid, daripada Ustaz Nizam sendiri, sehingga Januari hingga Oktober, jumlah agihan yang dah disalurkan kepada asnaf-asnaf ni dah mencecah sehingga
587 juta, sedangkan dari segi kutipan hanya 577 juta. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahawa kutipan zakat ini masih lagi belum mencukupi bagi menyantuni mereka-mereka ataupun asnaf-asnaf yang terjejas. Sebab itu kami di PPZ sentiasa berkempen, sentiasa mengajak masyarakat Islam supaya tampil untuk menunaikan kewajipan mereka. Dan di samping kita berzakat juga, PPZ juga menggalakkan orang datang untuk berwakaf. Wakaf secara tunai. Dan kita boleh, duit-duit wakaf yang dikutip ini, mungkin ada di antaranya boleh kita gunakan semula untuk contohnya tujuan-tujuan, contohnya kalau di surau dan masjid, contoh kapet habis musnah disebabkan oleh banjir. Maka wang-wang seperti wakaf ni dapat kita gunakan untuk kita membiayai kos-kos yang akibat daripada kerosakan daripada banjir ini. Ya, Tuan Haji, wujudkah tabung bantuan kecemasan PPZ jika terdapat mangsa banjir yang mahu dapatkan bantuan kecemasan di kaunter PPZ terdekat? Maksudnya walk-in, Tuan Haji, secara ringkas. Okey. Cuma di wilayah Persekutuan ni saya nak beritahu sedikit, ada segi model pengurusan zakat ni terbagi pada dua. Ya. Iaitu PPZ ini adalah sebagai agensi yang mengutip zakat. Betul. Manakala Mawib atau Baitul Mal adalah agensi yang mengagihkan zakat. Ya. Maknanya kalau nakkan bantuan secara bantuan kecemasan dan sebagainya perlu melalui Baitul Mal. Ya. Cuma pihak PPZ kami berkolaborasi dengan pihak Mawib, dengan pihak agensi-agensi di bawah Mawib dan juga daripada penerima-penerima wakalah yang mana yang sudi untuk mereka menyalurkan bantuan ini melalui program-program yang kami atur bersama-sama dengan Mawib, dengan persetujuan Mawib dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba. Maksudnya adalah perkhidmatan walk-in itu tapi di Baitul Mal. Betul, Tuan Haji? Betul. Baik, analisis berat. Seketika kita mahu kupas lagi berkenaan dengan isu zakat ini selepas ini. Alhamdulillah, kembali analisis. Saya mahu ajukan soalan kepada Tuan Haji. Kita dapat lihat bencana banjir pada ketika ini banyak NGO dan individu tampil menghulurkan bantuan kepada mereka yang terjejas dan memerlukan. Maka kita dengar ramai pula yang mempersoalkan peranan institusi zakat. PPZ dikatakan tidak seagresif NGO dalam menyantuni bangsa banjir. Walaupun kami media tahu bagaimana PPZ bekerja selama ini, mungkin Tuan Haji boleh menerangkan bagi menangkis persepsi negatif ini, Tuan Haji? Baik, pertama mungkin Ustaz Nizam nak jawab. Silakan Ustaz Nizam. Ya, Finas, ialah persepsi itu boleh pelbagai sebenarnya kan. Ya. Macam-macam persepsi yang datang dan sebagainya. Sebenarnya antara NGO dengan institusi zakat ni dia saling melengkapi. Kadang-kadang pun NGO ini pun dia mohon peruntukan daripada Mawib untuk mereka dapat membantu musibah banjir, sebab kita tak boleh nak bergerak sendiri. Kalau institusi zakat dia satu yang membantu memang tak menang tangan kalau kita nak membantu secara bersendirian. Jadi bagaimana kita boleh bersama dan bergerak dengan NGO ialah kita salurkan peruntukan kepada NGO dan NGO membantu mangsa-mangsa musibah ini tadi. Kita pun ada skim bantuan kepada pertubuhan-pertubuhan kebajikan. Jadi ini kita salurkan kepada mereka untuk mereka terus bergerak. Jadi dalam konteks Mawib sendiri, seperti mana yang telah saya nyatakan pada peringkat awal tadi, apabila berlaku saja banjir, saya terus panggil anak-anak syarikat Mawib untuk kita tengok bagaimana kita boleh mengkoordinasi bantuan-bantuan kita. Kita panggil pusat pengurutan zakat, kita tengok daripada segi wakalah bagaimana syarikat-syarikat korporat boleh turut sama membantu kami. Saya panggil juga Mawib Healthcare dan juga Pusrawi sendiri bagaimana dalam aspek kebajikan kesihatan mereka ataupun mangsa yang tinggal di PPS ataupun mangsa banjir ini tadi boleh mendapat rawatan kecemasan dan sebagainya. Dalam pada itu Baitul Mal juga telah meluluskan seperti mana yang saya nyatakan tadi 2.25 juta. Jadi kita terus bergerak, kita terus turun membantu bagaimana kita boleh bekerjasama institusi zakat dengan NGO untuk membantu golongan musibah tadi.
Berbalik kepada soalan Finas pada awal tadi, adakah diwujudkan tabung kecemasan ini apabila berlaku musibah banjir ini? Kan? Sebelum kita break tadi, sebenarnya kita di Mawib sebenarnya memang ada skim bantuan musibah atau skim bantuan kecemasan. Yang ini kita boleh bantu sehingga ribuan ringgit pun. Dia bukan sekadar RM10, RM50, bahkan ribuan ringgit pun kita boleh bantu. Jadi mana-mana yang terlibat dengan bantuan kecemasan dengan musibah, so kita boleh salurkan melalui bantuan kecemasan musibah ini tadi untuk membantu meringankan beban kewangan mereka. So dalam hal ini, apabila timbul persepsi daripada masyarakat di luar sana tentang isu zakat lambat, isu zakat tidak membantu, sebenarnya kita turut sama membantu. Cuma kadang-kadang tidak dapat liputan meluas daripada pihak media. Dan kita tengok pun macam Mawib punya media sosial Mawib, FB contohnya, berapa ratus ribu saja followersnya berbanding dengan artis-artis punya followers. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita war-warkan tidak menular, tidak di-share dengan banyak. Jadi orang tak nampak peranan institusi zakat itu ataupun Mawib itu sendiri. Sedangkan kalau kita tengok bantuan yang telah diluluskan 2.25 juta pada peringkat awal ini bukan satu nilai yang kecil sebenarnya. Amat besar untuk kita bantu secara menyeluruh. Macam tadi saya kata, kita bukan sekadar bagi dalam bentuk makanan, bahkan kita bagi juga keperluan mandian, keperluan kebersihan, keperluan solatnya, keperluan tidurnya. Kita bantu semua. Selain daripada memang wang tunai juga kita salurkan. Selain daripada itu, kita juga wujudkan skuad cuci-cuci. Kita panggil anak-anak syarikat kita, institusi pengajian tinggi kita. Kita ada PCOM, kita ada Kolej Kejururawatan, Kolej Universiti Kejururawatan, PCOM Mawib, kita ada Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur, di mana pelajar-pelajar ini kita kumpulkan untuk kita wujudkan skuad cuci-cuci, untuk kita turun ke rumah-rumah mereka yang terlibat dengan banjir ini untuk cuci, keluarkan lumpur dan sebagainya. Begitu juga dengan Institut Kemahiran Baitul Mal, di mana pelajar-pelajar di institusi itu kita kumpulkan dan kita minta membantu mangsa-mangsa musibah ini, banjir ini untuk kita cuci. Jadi makna dia apa yang Mawib buat, Institusi Zakat di Kuala Lumpur ini pada saya secara menyeluruh. Bukan saja dalam bentuk makanan. Ustaz sebentar tadi ada mengatakan Mawib ada tabung musibah, dan saya yakin masih ramai yang tidak tahu, lagi-lagi mangsa banjir di saat ini, yang mungkin Ustaz ataupun Tuan Haji boleh kongsikan bagaimana jika mereka berminat untuk mendapatkan bantuan daripada tabung musibah ini. Itu sebab bila kita turun Tinas, bila kita turun ke PPS, contoh Tuan Haji, saya interrupt dulu. Kita turun ke PPS, kita dapatkan data apa semua dan kita terus bagi bantuan nanti apabila telah selesai semua. Sebab sekarang ini pun kalau kita terus bagi tunai dalam keadaan sekarang, tak boleh nak buat apa juga. Jadi kita selesaikan dulu keperluan mereka buat masa ini, keperluan asas, makanannya, pakaian, tempat tidur dan sebagainya. Dan nanti baru kita akan bagi pula dalam bentuk wang tunai untuk keperluan-keperluan mereka. Bagaimana mereka untuk terus nak meneruskan kehidupan selepas musibah banjir dan bagaimana mereka nak bangkit balik semula dalam keadaan kesusahan tersebut. Itu sebab saya kata kita ada nanti sesi yang kedua. Ini cuma bantuan awal saja 2.25 juta ini. Selepas itu kalau mungkin saya boleh tambah Ustaz Nizam, dalam keadaan sekarang ni bukan hanya Mawib tetapi urusan zakat negeri-negeri lain juga turut membantu Mawib dalam menyantuni bencana banjir ni. Kalau kita lihat tadi saja kami menerima 6,000 kampit beras yang diberikan oleh Lembaga Zakat Kedah. Begitu juga Lembaga Zakat Pusat Zakat Sabah, Pusat Zakat Johor, yang terbaru yang Pulau Pinang, yang terbaru daripada Perak juga turut menyuarakan hasrat mereka untuk sama-sama kami bergabung dan membantu mereka yang terjejas. Dan insya-Allah mungkin selepas kita selesaikan semua permasalahan yang ada di wilayah ini, kita juga akan turun membantu negeri-negeri lain. Jadi inilah satu gabungan daripada institusi zakat di seluruh negara yang sebenarnya memang cakna apabila berlakunya musibah-musibah yang seperti ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua negeri-negeri yang sanggup membantu kami.
Ya, kita tahu Finas, ya, silakan. Finas, sekejap nak saya tambah sikit Finas. Kita sedia maklum apa yang berlaku pada tahun 2021, banjir ini sangat besar dan dia mengulangi sejarah pada 1971 dulu. Setelah 30 tahun berlalu, maka dia berlaku semula. Ya. Makna dia sesuatu yang kita tak jangka. Yang selama ini berlaku banjir-banjir besar di negeri-negeri pantai timur dan negeri-negeri lain. Tapi ini adalah tahun pertama Kuala Lumpur menghadapi banjir yang besar ni setelah 30 tahun yang dulu berlaku. Ya. Okey, jadi selama ini apabila pantai timur, negeri-negeri pantai timur, Kelantan, Terengganu, Pahang berlaku banjir, Mawib antara institusi zakat yang pertama keluar untuk membantu. Untuk membantu. Tapi bila kali ni berlaku di Kuala Lumpur, jadi mereka pula datang membantu. Ini ekosistemnya. Kan? Ini ekosistemnya. So bila kita dengar pun kita terharu apabila kawan-kawan kita daripada Majlis Agama Islam negeri-negeri nyatakan kalau dulu Mawib antara orang yang pertama, institusi zakat yang pertama sampai membantu kami. Jadi apabila sekarang ni Kuala Lumpur yang terlibat, maka kami terus tanpa berfikir panjang buat keputusan untuk turun segera ke Kuala Lumpur untuk salurkan bantuan. Seperti mana Tuan Haji Hakim cakap tadi, hari ini 6,000 kampik yang telah dibantu, yang telah dihantar oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Itu tidak termasuk daripada Sabah. Seberang Laut Cina Selatan sana tu, hantar duit dekat Kuala Lumpur ni untuk membantu bangsa musibah di Kuala Lumpur ini. Jadi ini ekosistem dia dan kerjasama dia bagaimana institusi zakat di setiap negeri di Malaysia ini bersatu dalam usaha untuk menangani isu musibah yang uncertain, orang kata yang tidak dijangka berlaku begini. Ya, kita tahu di wilayah Persekutuan jumlah penerima bantuan zakat meningkat 35% pada 2020. Malah setakat Jun tahun ini sahaja sudah seramai 47,483 penerima berbanding 59,419 penerima pada 2020. Ini belum lagi melibatkan krisis banjir. Jadi mungkin Tuan Haji ataupun Ustaz boleh berkongsi strategi PPZ dalam memastikan setiap golongan asnaf yang layak ini menerima bantuan di saat peningkatan asnaf itu setiap tahun. Okey, saya boleh jawab on behalf Pusat Mudah Zakat lah. Ya, sebab Pusat Mudah Zakat kami memang kena bekerja keras untuk mengutip zakat. Sebab tanpa wang zakat yang kami kutip, mana mungkin pihak Mawib boleh mengagihkannya kepada asnaf-asnaf. Sebab itu kami sepanjang tahun kita sentiasa mengada kempen demi kempen. Antaranya kempen potongan gaji. Tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya kami boleh mendapat kutipan zakat ini secara konsisten. Bagi membantu Mawib untuk menyalurkan duit zakat yang dikutip ini tadi kepada asnaf secara konsisten, secara bulanan. Bayangkanlah kalau katakanlah duit zakat ini tidak dikutip, bagaimana Mawib nak mengagihkan, terutamanya apabila kita berdepan dengan saat-saat pandemik contohnya yang begitu panjang yang kita tidak pernah terjangka bahawa kesan daripada pandemik ini sampai 2 tahun dan mungkin lebih daripada 2 tahun. Dan begitu juga dengan banjir, dengan bencana-bencana alam yang lain. Jadi sebab itu saya memang amat-amat menyeru kepada masyarakat Islam di luar sana, ada 7 hari lagi untuk kita buat pembayaran zakat melalui PPZ Mawib ini. Ada 7 hari lagi sebelum 31 hari bulan Disember bagi melayakkan kita mendapat rebate cukai. Jadi tampillah bersama-sama kami, marilah kita sama-sama berganding bahu apa kiranya datang dalam tempoh 7 hari ini untuk kita membantu bagi meningkatkan kutipan zakat supaya duit zakat yang kami salurkan kepada Mawib itu dapat digunakan bagi membantu asnaf-asnaf ataupun mereka yang terlibat di dalam bencana ini. Ya, mungkin Ustaz Nizam. Finas, bila kita menyentuh bab kemiskinan ini dan pertambahan bilangan asnaf ini sebenarnya dia bertitik tolak daripada perkataan miskin itu sendiri. Dan sebenarnya miskin ini adalah satu perkara yang subjektif, satu perkara yang relatif. Kita ada miskin tegar ataupun miskin tegar ni kita boleh kategorikan dia sebagai fakir dan miskin lah. Tapi kita tengok sebenarnya apa yang lebih utama golongan rentan ini ataupun golongan yang mudah miskin.
Golongan yang muda miskin ni, Finas, dalam keadaan biasa mereka boleh meneruskan kehidupan dalam keadaan cukup makannya, dalam keadaan sederhana lah. Tetapi apabila berlaku pandemik, dia terus jatuh miskin sebab kehilangan pekerjaan. Apabila sektor-sektor tak dapat menjalankan ataupun tidak berfungsi seperti mana biasa, mereka hilang pendapatan ataupun mereka diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan berlaku pertambahan bilangan penerima bantuan ini tadi. Jadi apabila berlaku pertambahan asnaf ini ataupun golongan yang jatuh kepada golongan fakir dan miskin ini tadi, Mawib terus untuk membantu. Dan kalau kita lihat pada PKP 1, PKP 2, PKP 3, Finas kita tengok sektor mana yang banyak yang orang kata menghadapi kemelut ini. Yang pertama sekali sektor pendidikan. Betul. Apabila sektor pendidikan, sekolah-sekolah ditutup, institusi pengajian tinggi ditutup, sudah pasti pengawal keselamatan tidak ada pekerjaan. Sudah pasti pemandu-pemandu bas sekolah, pemandu van sekolah hilang pekerjaan. Dan sudah pasti juga kantin-kantin tak dapat beroperasi, kantin-kantin sekolah. Jadi secara tak langsung menyebabkan mempengaruhi pekerja-pekerja kantin sekolah juga hilang pendapatan, hilang pekerjaan dan sebagainya. Ini antara orang kata sektor yang paling terkesan dalam tempoh PKP. Selain daripada itu, kita tengok dalam sektor ekonomi pula. Kita tengok dalam sektor ekonomi, bagaimana restoran ditutup, kedai, peniaga-peniaga kecil hilang pendapatan, tak boleh berniaga dan sebagainya. Jadi untuk itu, Finas, Mawib, seperti mana yang saya nyatakan, Mawib tidak membiarkan kerajaan bersendirian menghadapi kemelut ini. Jadi Mawib terus turun tampil meluluskan ratusan juta. Bukan lagi jutaan ataupun puluhan juta, tapi ratusan juta yang Mawib telah luluskan membantu pelbagai sektor. Itu sebab Mawib telah bantu pemandu-pemandu teksi yang tak dapat berfungsi sepenuhnya. Pemandu-pemandu Grab, pemandu bas sekolah, van sekolah seperti mana yang saya nyatakan tadi. Bahkan juga bagaimana Mawib membantu pekerja-pekerja sektor pelancongan apabila industri pelancongan tak boleh bergerak. Maka Mawib tampil untuk membantu pekerja-pekerja hotel, pemandu-pemandu bas persiaran dan sebagainya. Mawib cuba membantu daripada A sampai Z supaya tidak ada yang tercicir daripada menerima bantuan daripada wang zakat yang dikutip di wilayah-wilayah persekutuan ini. Kita cuba yang terbaik. Selain daripada itu, Finas, bagaimana Mawib nak memastikan supaya tidak ada yang terlepas daripada menerima bantuan musibah pandemik itu, ialah dengan cara kita membuka peluang kepada mereka yang terjejas pendapatan, yang tak ada pendapatan untuk mohon bantuan kecemasan ini secara online. Jadi siapa yang bukan pengawal keselamatan, siapa yang bukan pekerja sektor pelancongan, siapa yang bukan pemandu teksi, siapa yang bukan, tetapi dia memerlukan duit, dia memerlukan makanan. So dia boleh mohon secara online dengan kita dan kita telah memperuntukkan lebih kurang 20 juta untuk membantu mereka yang terjejas tadi. Itu untuk yang tidak tergolong. Finas faham tak maksud saya? Itu yang tidak tergolong dalam golongan yang saya sebutkan tadi. Dia bukan pemandu teksi, dia bukan pekerja kantin sekolah, dia bukan pemandu bas sekolah. Golongan terpinggir. Golongan terpinggir yang memang dia tidak ada kerja daripada awal lagi. Jadi yang itu pun kita telah luluskan 20 juta untuk kita bantu mereka ni. Jadi insya-Allah dengan inisiatif yang Mawib buat itu, insya-Allah tidak ada yang terpinggir untuk menerima bantuan daripada Mawib dalam aspek pandemik tadilah yang kita ceritakan tentang pandemik. Baik, analisis berat seketika selepas ni kita nak bersama dengan antara asnaf yang telah pun berjaya hasil daripada bantuan wang zakat. Jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, kembali dalam analisis dan di talian telefon kini kita ada penerima bantuan zakat yang juga merupakan usahawan yang telah pun berjaya, iaitu Encik Abdul Razak Hamid. Namun sebelum saya nak bertanya kepada Encik Abdul Razak, saya mau bertanyakan kepada Ustaz ataupun kepada Tuan Haji berkenaan dengan persepsi negatif terhadap PPZ mengakibatkan banyak pihak membuat keputusan untuk menyerahkan sendiri zakat kepada mereka yang memerlukan tanpa menerusi pusat zakat. Kata mereka lebih mudah dan efektif. Jadi daripada sudut pertimbangan fiqh ataupun pandangan syarak, adakah ia membenarkan ia secara ringkas sebelum kita pergi ke Encik Razak? Baik, di dalam Al-Quran memang disebut 8 golongan asnaf yang layak membayar zakat. Antaranya ialah wal amilina 'alaiha, amil-amil yang menguruskannya. Jadi sebenarnya kalau kita bayar melalui institusi yang dilantik secara sah, maka kelebihan-kelebihan tu kita dapat lihat dari segi pengagihannya dapat dibuat secara adil dan saksama kepada semua golongan asnaf. Saya ambil contoh mudah saja, Finas, ya. Kalau kita ada zakat yang kita nak keluarkan sebanyak RM1,000, kita pun cari segala mara kita dan kita bagi setiap seorang 100 untuk 10 keluarga yang miskin. Itu baru untuk fakir miskin, untuk asnaf miskin. Bagaimana asnaf-asnaf yang lain? Maknanya kalau kita mengagih zakat ni secara sendiri, bermakna ada kemungkinan zakat kita ini tidak sampai kepada ke-8 asnaf yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi akta, kalau kita lihat menurut Seksyen 16B Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, jelas memperuntukkan kuasa kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, contohnya, atau wakilnya untuk memungut zakat. Ini bermaksud orang yang membayar zakat atau fitrah melalui amil-amil yang tidak dilantik oleh majlis adalah melakukan kesalahan di bawah syariat dan boleh dikenakan hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang mengagih terus zakat kepada asnaf-asnaf, kita dah ada fatwa sebenarnya, fatwa kebangsaan yang mengatakan zakat dia adalah sah tetapi dikira sebagai berdosa. Ramai orang tanya, kenapa berdosa? Berdosa ini sebabnya zakat ni sepatutnya kena diberi kepada pihak pemerintah atau uli amri. Yang di wilayah dan konteks wilayah ni PPZ lah. Oleh kerana kita tidak mentaati pemerintah atau uli amri dalam perkara kebaikan, maka ia menjadi satu dosa kepada kita. Sebab itu dalam Quran disebut atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan juga uli amri di kalangan kamu. Jadi sebab itu saya menggalakkan mereka yang nak berzakat ni buatlah secara proper sebab ini adalah satu ibadah. Betul. Kita tak mahu nanti ibadah yang kita buat ini tak sampai mungkin jatuh sebagai sedekah. Contohnya macam saya sebut tadilah, kita hanya tumpu kepada satu daripada 8 golongan asnaf. Sedangkan dia adalah milik golongan asnaf. Contoh al-gharimin, contoh orang mangsa banjir. Ada juga dia punya hak dalam tu. Fi sabilillah pun ada hak. Wa'allah pun hak di sebaliknya. Bukan hanya tertumpu fakir atau miskin semata. Baik, Encik Abdul Razak masih di talian? Ya, saya. Encik Razak, orang ramai selalu mendakwa bahawa proses permohonan bantuan zakat begitu rumit dan mengambil masa yang panjang. Jadi sebagai seorang penerima bantuan zakat, mungkin Encik Razak boleh kongsikan pengalaman seperti tempoh dan proses permohonan bantuan zakat tersebut. Okey, Assalamualaikum terlebih dulu. Terima kasih pada Finas. Okey, untuk soalan yang diajukan tadi tu, untuk permohonan zakat, kalau kita nak mohon, saat mana kita itu saluran yang tu. Bila kita pergi ke Baitul Mal Mawid, kita isi borang, apa yang pihak pentadbiran pegawai di sana nak, apa-apa yang diperlukan kita terpaksa adakanlah. Lagi satu, memang tak susahlah permohonan, memang macam pajak ni kan. Kalau kita nak mohon, apa yang detail diorang minta, kita kena adakan. InsyaAllah banyak bantuan kepada Mawid dan Pusat Zakat. Cik Razak? Ya, saya. Apakah antara dokumen yang mungkin pihak asnaf perlu sediakan? Okey, dari segi bantuan perniagaan, kita kena ada SSM, SSM wilayah persekutuan KL.
dengan syarat 6 bulan. Nampaknya talian telefon Encik Razak tidak berapa jelas dan kita terpaksa memutuskan talian dan kita akan cuba untuk menghubungi Encik Abdul Razak lagi selepas ini. Tapi untuk menjawab persoalan dan rungutan orang ramai ini, mungkin Tuan Haji ataupun Ustaz boleh menjawab berkenaan dengan proses permohonan bantuan zakat begitu rumit dan mengambil masa yang panjang. Tapi Tuan Haji dan Ustaz, Encik Razak sendiri menafikan perkara itu. Ini bagaimana situasi ini? Saya yakin Tuan Haji dan Ustaz sudah melalui situasi ini dengan kerap. Ustaz Nizam paling banyak. Terima kasih banyak Pina. Saya sebenarnya teruja nak jawab soalan ni. Silakan. Nak menangkis persepsi. Sebelum saya menjawab, saya suka nak balik pada soalan Finas tadi sebelum kita pergi pada Pak Jah. Bagaimana orang disebabkan terpengaruh dengan persepsi yang bukan-bukan, jadi mereka lebih senang nak bayar sendiri, berpandangan nak bayar sendiri direct kepada asnaf dan sebagainya. Cuma analoginya mudah. Kalau nak bayar sendiri, berapa ramai yang dia boleh bayar? Dan berapa lama dia boleh bantu asnaf tersebut? Itu persoalan yang dia kena jawab. Kalau dia nak bayar sendiri zakat tu kepada asnaf, berapa ramai yang dia boleh bayar, dia boleh bantu, dan berapa lama dia boleh bantu. Ini persoalan yang perlu dia jawab. Sebab kita tengok kalau melalui Mawib sendiri, seperti mana yang Finas nyatakan tadi, ada berapa puluh ribu yang telah Mawib bantu pun, kan? Contoh macam bantuan kewangan bulanan yang memang setiap bulan seperti gaji kita masukkan dalam akaun mereka. Pada setiap 25 hari bulan tanpa gagal kita akan masukkan dalam akaun mereka. Untuk 29,000 penerima bantuan kewangan bulanan ini, Mawib memperuntukkan hampir 110 juta setahun, di mana Mawib berbelanja antara 9 hingga 10 juta sebulan untuk kita tampung keperluan 29,000 penerima bantuan kewangan bulanan. Jadi kalau kata kita nak bayar sendiri kepada asnaf itu, berapa banyak yang kita boleh bantu dan berapa lama yang kita boleh bantu. Berbanding dengan bantuan kewangan melalui Mawib ini, kita bantu dengan dapat lebih ramai yang kita bantu dan dia akan terus berpanjangan sebab kelaparan golongan asnaf ini ataupun kita sendiri pun, kita bukan lapar sehari dua hari. Kita bukan lapar selama sebulan, tak. Kita sentiasa lapar. Bahkan pagi kita sarapan, tengah hari itu kita dah lapar. Jadi kalau kita membayar zakat kepada institusi yang berautoriti, maka zakat ini kita dapat bantu lebih ramai orang dan lebih tersusun bantuannya itu. Kita bukan sekadar bagi semata-mata, tetapi kita memasti dan memantaukan kehidupan mereka terus makmur dan sejahtera. Berbalik kepada soalan tadi, Finas, berkaitan dengan lambat proses dan sebagainya. Sebenarnya Finas, di dalam permohonan bantuan zakat ataupun kita nak mohon bantuan kebajikan masyarakat ataupun kita nak mohon apa-apa pinjaman di bank pun, dia mesti ada simple birokrasi. Kenapa ada simple birokrasi? Dia kena nyatakan dokumen ni, dokumen tu, supaya kita nak pastikan bahawa duit zakat ini mengalir kepada mereka yang betul-betul berhak. Sebab ramai sekarang ini, walaupun orang kata kenapa tak ikut macam zaman Saidina Umar Abdul Aziz, pergi turun mencari dan sebagainya, kenapa lambat proses dan sebagainya. Kita bukan tak nak buat seperti dulu. Dulu rakyat malu untuk nak minta zakat. Bukannya pada zaman Saidina Umar Abdul Aziz dulu, bukan tak ada golongan yang berhak terima zakat. Ada yang berhak tetapi mereka segan nak minta zakat. Mereka malu nak minta zakat. Mereka malu dianggap sebagai golongan asnaf. Tetapi sekarang ini ada yang mengambil kesempatan, ada yang menipu dan sebagainya. That's why tu sebab kita kenakan simple birokrasi untuk kita pastikan bahawa duit zakat ni betul-betul mengalir kepada mereka yang betul-betul berhak. Katalah kita nak bagi dia, nak mohon skim bantuan kewangan bulanan. Dia kata dia dakwa dia ada anak 10 orang. Kita naklah surat beranak tu nak pastikan dia memang betul ada 10 orang anak. Kok dia ambil anak jiran dia letak kat rumah. Dia ambil anak saudara dia letak kat rumah. Okey, ni anak saya ada 10 orang. So bagaimana kita nak buktikan yang itu memang DNA dia? Kan?
Jadi that's why kita perlukan simple birokrasi, bukan birokrasi yang rigid pun. Simple birokrasi yang kita nak pastikan supaya duit zakat ni betul-betul mengalir kepada mereka yang memang berhak. Dan sebenarnya proses di Mawi, permohonan bantuan dalam tempoh 5 hari dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah bahawa permohonan dia itu lulus ataupun tidak. Bagi bantuan kecemasan macam musibah ini, dalam tempoh 24 jam, dalam tempoh 48 jam, kita dah boleh luluskan bantuan dia. Kalau bantuan musibah, bantuan kecemasan. Tetapi kalau macam contoh, dia nak bantuan bina rumah. Bila nak bantuan bina rumah ni, Pinas, dia ada prosedur-prosedur dia lah kan. Kita nak lantik kontraktor, kita nak pastikan materialnya bagaimana, plannya macam mana, nak dapat kelulusan daripada pihak berkuasa, tempatan, daripada segi pelan dia, kelulusan dan sebagainya. So yang tu dia ambil masa dan ambil tempoh sikit. Tetapi bagi skim bantuan yang biasa, kita dalam tempoh 5 hari, kita dah boleh tahu dah permohonan itu lulus ataupun tidak. Kita akan cuba memendekkan dulu. Ya, kalau kata dulu sampai 8 muka surat, sekarang ini dengan selai je borang permohonan kita, insya-Allah kita boleh luluskan bantuan itu. Kalau cukup dokumennya, permohonannya itu lengkap, insya-Allah kita akan sebenarnya pun duit zakat ni bukan untuk kita simpan. Duit zakat ni untuk kita bantu dan meringankan beban kewangan mereka yang memerlukan, insya-Allah. Finas, kita sentiasa cuba yang terbaik, sentiasa permudahkan SOP-nya supaya duit zakat ni dapat mengalir dengan segera, tetapi kepada mereka yang betul-betul berhak menerimanya, insya-Allah. Baik, selepas ni saya mau ajukan soalan kepada kedua-dua panel kita. Jika cukai kita ada LHDN, gagal jelaskan padah menanti, zakat wajib untuk setiap umat Islam, namun tiada badan yang memantau kewajipan ini seperti mana LHDN. Adakah sudah tiba masanya institusi zakat diberi lesen besar? Jawapannya kita dengarkan dari kedua-dua panel dari PPZ Mawib selepas ini. Alhamdulillah, kembali analisis. Saya terus kepada persoalan penutup kita pada petang ini. Jika cukai kita ada LHDN, wajarkah institusi zakat diperkasakan diberi lesen besar? Salah seorang dahulu mungkin Tuan Haji ataupun Ustaz? Ya, terima kasih Pinas. Saya setuju kalau katakanlah zakat ni diberi lesen besar seperti mana lembaga hasil dalam negeri, dan insya-Allah saya kira kalau adanya lesen besar yang seperti ini, kutipan zakat bukan ratusan juta, malah berbilion dapat dikutip, dan mungkin agihan mungkin dapat membantu. Asnaf-asnaf ni mungkin dalam jumlah yang bilion juga. Jadi kalau kita tengok di wilayah Persekutuan ni, kita ada Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, Akta 559, yang mana dari segi bentuk hukuman kalau orang tak bayar zakat ni terlalu rendah. Iaitu denda dia sebanyak RM3,000, penjara 6 bulan. Jadi tak menggerunkan orang Islam yang sepatutnya membayar zakat ni, tidak cukup untuk menggerunkan. Sebab itu saya kira sudah sampai masanya mungkin akta zakat ni kena dipercepatkan untuk dibincangkan di parlimen dan diluluskan supaya zakat ni dijadikan sebagai satu kewajipan seperti mana kita rasa kewajipan untuk membayar lembaga hasil dalam negeri. Dan saya berbalik semula kepada isu bayar sendiri ni, Finas ya. Silakan. MyWeb ni dia ada dasar pengembalian semula wang zakat untuk diagih sendiri. Jadi kalau kita di wilayah Persekutuan ni, kalau sesiapa yang bayar 25,000 dan ke atas, sehingga dia boleh berhak mendapat antara 25 ke 50% pemulangan semula zakat yang dibayar. Jadi wang-wang ini boleh kita gunakan kalau kita ada nak membantu saudara-saudara mara yang terdekat dengan kita yang mungkin berada di luar wilayah, contohnya boleh digunakan untuk agihkan sendiri. Yang paling penting ialah dia kena bayar dulu zakat kepada pihak berkuasa seperti PPZ di wilayah Persekutuan ni, dan sekiranya jumlah bayaran itu melebihi 25,000 dan ke atas, kita boleh pulangkan balik. Itu dasar yang memang dah ada di wilayah Persekutuan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pinas. Berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang ini, kita akan bawa pada peringkat dasar bagi memastikan akta zakat wilayah Persekutuan ini dapat dibawa di parlimen dan diluluskan, dan kemudian kita dapat laksanakan seperti mana Tuan Haji Hakim cakap tadi, bahawa kita nak lihat supaya lebih ramai faham
dan sedar tentang kewajipan berzakat itu, supaya kita dapat bantu lebih ramai lagi penduduk-penduduk di wilayah-wilayah persekutuan, bahkan juga di seluruh Malaysia melalui Majlis Agama Islam negeri-negeri. Saya mengambil kesempatan ini, Pinas, untuk mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih pun kepada semua pembayar-pembayar zakat. Adalah hero asnaf, adalah hansang hero yang perlu diberi kalungan penghargaan yang amat sangat. Kerana dengan zakat anda lah Mawib dapat membantu ribuan bahkan ratusan ribu penerima bantuan. Kita ada anak-anak asnaf yang belajar di IPT, kita ada anak-anak asnaf yang belajar di sekolah, puluhan ribu yang kita bantu, melibatkan puluhan juta, ratusan juta ringgit, seperti mana yang kita nyatakan tadi bahawa setakat bulan 11 ini kita telah berbelanja sebanyak 700 juta yang telah kita belanja untuk kita nak bantu anak-anak asnaf ni supaya mereka menjadi ejen pengubah nasib keluarga, untuk mereka keluar daripada kepompong kemiskinan itu. Sebab kemiskinan itu bukan untuk diwarisi, tidak elok untuk diwarisi. Kemiskinan itu tidak cantik untuk nak diwarisi oleh generasi-generasi. Jadi bagaimana kita membantu melalui wang zakat anda itulah Mawib cuba berusaha dengan pelbagai skim bantuan untuk kita pastikan asnaf dapat kehidupan yang sejahtera dan sebaiknya. Kita sentiasa cuba lakukan yang terbaik. Kita sentiasa permudahkan SOP-nya supaya duit zakat ini dapat mengalir dengan segera kepada golongan yang betul-betul berhak bagi memastikan mereka hidup dalam keadaan cukup sejahtera, cukup aman, insya-Allah. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita di talian Skype merupakan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman dan juga pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Ustaz Muhammad Nizam Yahya. Kita sering memenangkan satu susuk tubuh atau mana-mana NGO yang dilihat pantas menyantuni seseorang asnaf dan pada masa sama mempersoalkan peranan institusi zakat. Tanpa kita sedari, kebanyakan NGO dan individu kebiasaannya memberi bantuan kecemasan atau one-off. Mungkin ada yang membantu, namun tidak banyak yang memantau asnaf-asnaf ini sehingga mereka keluar daripada kepompong kemiskinan seperti yang dilakukan institusi zakat. Dan di sebalik kelemahan yang perlu diperbaiki institusi zakat, jangan sekali kita nafikan institusi ini telah terbukti telah menghulurkan bantuan secara konsisten sehingga golongan yang benar-benar dibantu berjaya keluar daripada kemiskinan. Malah ada yang sudah menjadi usahawan berjaya seperti Pak Jak yang tak dapat kita bercakap sebentar tadi. Namun apa yang saya cuba sampaikan, berilah kritikan konstruktif, bukan menjatuhkan institusi yang telah banyak berjasa dalam membangunkan ekonomi umat Islam. Dengan itu sekian analisis saya Fina Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.